rububiyah tu. Tauhid rububiyah ini menyandarkan semuanya kepada Allah 100%. Allah takbir, Allah takbir, ya, daripada sebesar-besar makhluk sampai ke seni sehalus-halus makhluk, Allah takbir 100%. Itu saya sebut tadi tuan-tuan, kita bangun tahajud malam, sebelum kita nak bersembahyang, sebelum kita angkat takbir, baca dulu Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtila. Kemudian kita sebut alhamdulillahil alamin. Sebutlah paling kurang 3 kali, puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, puja-puji kepada Tuhanku, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku. Sebut puja-puji kepada Allah dulu, tegakkan tauhid rububiyah, baru kita sembahyang tahajud. Cantik, nampak tak? Baru turun, ya, turun dia punya nur, warid dalam jiwa kita. Cantik, ya. Hamba ni dia tahu aku sebagai pentadbir, ya. Dia boleh keluar air mata masa kita sebut alhamdulillah tu, boleh keluar air mata kalau betul-betul dapat warid tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Halus kita rasa sedih kerana kita atok semua kepada Allah, sampai ke semua bentuk corak kehidupan kita, diri peribadi kita, semuanya Allah yang takbir. Itu kita kendaki di sini. Yang munajat yang kita baca sekarang inilah dia, ya. Dia kata musannif, dengan demikian dia kata tersapulah, ya, jalan untuk mensucikan kita tadi mantap. Sebab apabila tauhid kita telah kuat dalam hati kita, maka hati itu dapat kita lepaskan dari kemusyrikan dengan lebih banyak dan lebih mudah, tak bergantung kepada makhluk. Dengan tauhid ini kita tidak perlu bimbang kepada makhluk, tidak perlu khawatir kepada makhluk, tidak perlu takut kepada makhluk, tidak perlu bergantung kepada makhluk. Baru kita dapat inti ikhlas. Apa dia inti ikhlas? As-samadu, samad. Itulah inti ikhlas, bergantung semua kepada Allah. Dia, itu inti ikhlas, ya. Ruh ikhlas, ikhlas pun ada ruh juga. Ruh dia apa tadi? As-samadu. Itu saya sebut tadi, ada satu zikir Nabi ajak buka dalam Fadailul Amal, ada Maulana Abu Zakaria Al-Ansari Kandahlawi, buku dia, kitab cukup bagus, kitab tu bagus, ya. Ulama tu Syekhul Hadis, Abu Zakaria, Maulana Abu Zakaria Al-Ansari Kandahlawi, tulis kan, ada hadis yang Rasulullah ajak, saya pernah sebut tu, baca zikir ni kan. Nabi kata barang siapa baca zikir dapat 1 juta kebajikan. La ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattaqis sahibatan wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1 juta dapat. Tapi kena baca 10 kali, ya. Baca 10 kali yang ni dapat 1 juta kebajikan. Senang-senang. Dapat kebajikan ni kita boleh hidup senang lah. Banyak benda akan jadi mudah. Kebajikan tu kita nak. Kebajikan tu yang Allah Ta'ala bagi tu adalah rahmatnya daripadanya. Dengan rahmat itu kita dapat banyak kemudahan dalam hidup kita, banyak aspek kita akan jadi mudah. La ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yalid lam yattaqi sahibata wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali. Satu lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahidan ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada bunyi lebih kurang sama sikit. Yang ni dapat 100,000 kebajikan. Baca 10 kali. Senang-senang, siapa tak mau baca, bukan nak teruk tak mana. 10 kali baca 1 juta kebajikan, ya Allah, banyak tu. Tu, yang tu yang berikan kita laluan, banyak kemudahan, banyak kesenangan, doa makbul, amalan kita berkat, kehidupan kita berkat, ketenangan jiwa kita akan terserlah dengan Allah, ilmu mencurah-curah. Nampak tak? Tuhan bagi rezeki ilmu yang luas, hikmah yang mendalam. Itu kelebihan yang kita kena cari. Itu zikir Nabi apa? Tu hadis sahih. Hadis Nabi sendiri, Nabi ajak kita, ya. Tu nah, itu kita nak ambil kira. Makanya tak dapat tidak, kata musannif, dengan demikian tersapulah hal-hal menyebabkan kita lalai. Pada waktu itu tertancaplah tauhid yang murni yang mendatangkan ketenangan hati dan kegembiraannya. Apabila hati kita telah suci dari syak dan syirik, seperti yang telah disebutkan di atas, barulah Allah memimpin hati kita.
Allah memimpin hati kita. Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma hdini fiman hadait, baru nak dapat. Nampak tak? Allah fiman hadait, Tok Imam bagi salam, dia jalan keluar, tak payah ikut kuliah. Nampak tak? Orang ni besar, subuh ni ditinggal kuliah, ada kuliah dia elok. Kalau kuliah pula kuliah dengan bahasa yang berhubungan dengan ma'rifah, berkaitan dengan Tuhan, ilmu yang berkaitan dengan Allah sendiri. Ya, jalan keluar, habis tak dapat lah dia punya kebesaran, kemuliaan subuh tu tak dapat. Ini kita nak fikir. Maka dikatakan tadi ini barulah yang kata musannif, hati kita daripada syirik. Disebut di atas barulah memimpin hati kita dengan petunjuk bantuan. Inilah makna firman Allah kepada Nabi Daud. Tengok, penulis kitab ni memang pakar, dia kuasai ilmu Al-Quran begitu luas, dia kuasai ilmu hadis begitu luas. Ya Daud, ini hadis kursi, bukan Al-Quran ya. Ya Daud, hal tadri mata atawallahum in tahharu qulubahum min asyirk wa naza'u min qulubihim syak. Wahai Daud, adakah engkau tahu kapankah, bilakah aku memimpin mereka? Tengok, ya Daud, kamu tahu tak bila aku akan pimpin mereka? Siapa mereka? Kemudian Allah sendiri menunjukkan firman-Nya, pada ketika mereka telah mensucikan hati mereka daripada kemusyrikan, dan pada ketika mereka telah mencabut keraguan daripada hati mereka. Buang dua sifat, jangan ada kat kita, baru Tuhan boleh pimpin kita. Nampak? Baru boleh erti, dapat hidayah. Dalam sembahyang 17 kali kita baca paling minimum ihdinas siratal mustaqim, yang ni yang kita minta. Tapi kalau tidak ada, kalau ada dua penyakit ni ada dengan kita lagi, ya Allah, penyakit tauhid ni kalau ada dengan kita, virus tauhid ni kalau ada dengan kita, mana nak dapat pimpinan Allah? Duk macam tu, takut tu lah, tak berpindah ke mana-mana pun. Itu nak kena jaga ya. Ini lebih sikit lah tingkatan hikmah tauhid masuk kepada hikmah. Ya, jadi kita kena ada ilmu ni, tuan-tuan dan puan-puan, wajib kena ada. Kalau tidak kita tak terpimpin oleh Allah, jauh kita ya. Inilah yang kata tadi Nabi Allah Daud sendiri, Nabi Daud sendiri kata ya kepada Allah SWT, ya Allah Tuhanku, amat sedikit hamba-hambamu yang mensyukuri akan nikmat. Apa? Nikmat apa? Nikmat iman, nikmat tauhid tak ada. Nikmat dunia banyak, nikmat tauhid tak ada ya. Nikmat dunia banyaklah, macam-macam nikmat kita dapatlah dunia ni kan. Itu kita nak fikir. Baik ya. Kenapa Maulana Ibnu Athaillah memohon kepada Allah kesucian daripada syak dan syirik? Nampaknya permohonan beliau yang demikian adalah kerana syak dan syirik mempercepatkan datangnya musibah. Nampak? Lagi duk ada syak, lagi duk ada syirik dan jiwa kita ya, mempercepatkan datangnya musibah dalam hidup, bukan dapat ketenangan. Lagi duk ada syak, duk ada syirik dalam jiwa kita ini, duk tulah kita ditimpa musibah, menimpa tak berhenti. Musibah kehidupan ya, musibah dalam segi amalan, musibah daripada segi ilmu, musibah daripada segi rezeki ya. Hati kita nak faham musibah tu, nampak musibah tu, mana kata kemunduran, kejatuhan, itu kita panggil musibah ya. Musibah ni kejatuhan, kemunduran, itu musibah ya. Jangan lupa rububiyah tu. Tauhid rububiyah ini menyandarkan semuanya kepada Allah 100%. Allah takbir ya, daripada sebesar-besar makhluk sampai ke seni sehalus-halus makhluk, Allah takbir 100%. Itu saya sebut tadi tuan-tuan, kita bangun tahajud malam, sebelum kita nak bersembahyang, sebelum kita angkat takbir, baca dulu Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtila. Kemudian kita sebut alhamdulillahil alamin. Sebutlah paling kurang 3 kali, puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, puji kepada Tuhanku, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, ya Tuhanku. Sebut puja-puji kepada Allah dulu, tegakkan tauhid rububiyah, baru kita sembahyang tahajud. Cantik, nampak tak? Baru turun ya, turun dia punya nur, warid dalam jiwa kita. Cantik ya. Hamba ni dia tahu aku sebagai pentadbir ya.
dia boleh keluar air mata. Masa kita sebut alhamdulillah tu boleh keluar air mata. Kalau betul-betul dapat warid tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, halus kita rasa sedih. Kerana kita atok semua kepada Allah. Sampai ke semua bentuk corak kehidupan kita, diri peribadi kita, semuanya Allah yang takbir. Itu kita kendaki di sini. Yang munajat yang kita baca sekarang inilah dia, ya. Dia kata musannif, dengan demikian dia kata tersapulah, ya, jalan untuk mensucikan kita tadi mantap. Sebab apabila tauhid kita telah kuat dalam hati kita, maka hati itu dapat kita lepaskan dari kemusyrikan dengan lebih banyak dan lebih mudah. Tak bergantung kepada makhluk dah. Dengan tauhid ini kita tidak perlu bimbang kepada makhluk, tidak perlu khawatir kepada makhluk, tidak perlu takut kepada makhluk, tidak perlu bergantung kepada makhluk. Tahu kita dapat inti ikhlas. Apa dia inti ikhlas? As-samadu, samad. Itulah inti ikhlas, bergantung semua kepada Allah. Dia. Itu inti ikhlas, ya. Ruh ikhlas. Ikhlas pun ada ruh juga. Ruh dia apa tadi? As-samadu. Itu saya sebut tadi, ada satu zikir Nabi ajak buka dalam Fadailul Amal, ada Maulana Abu Zakaria Al-Ansari Kandahlawi, buku dia, kitab cukup bagus, kitab tu bagus, ya. Ulama tu Syekhul Hadis, Abu Zakaria, Maulana Abu Zakaria Al-Ansari Kandahlawi, tulis kan, ada hadis yang Rasulullah ajak, saya pun sebut tu, baca zikir ni kan. Nabi kata barang siapa baca zikir dapat 1 juta kebajikan. La ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattaqis sahibatan wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1 juta dapat. Tapi kena baca 10 kali, ya. Baca 10 kali yang ni dapat 1 juta kebajikan. Senang-senang. Dapat kebajikan ni kita boleh hidup senang lah. Banyak benda akan jadi mudah. Kebajikan tu kita nak. Kebajikan tu yang Allah Ta'ala bagi tu adalah rahmatnya daripadanya. Dengan rahmat itu kita dapat banyak kemudahan dalam hidup kita. Banyak aspek kita akan jadi mudah. La ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yalid lam yattaqi sahibata wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali. Satu lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahidan ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada bunyi lebih kurang sama sikit. Yang ni dapat 100,000 kebajikan. Baca 10 kali. Senang-senang, siapa tak mau baca, bukan nak teruk tak mana. 10 kali baca 1 juta kebajikan, ya Allah. Banyak tu. Tu, yang tu yang berikan kita laluan, banyak kemudahan, banyak kesenangan, doa makbul. Amalan kita berkat, kehidupan kita berkat, ketenangan jiwa kita akan terserlah dengan Allah, ilmu mencurah-curah. Nampak tak? Tuhan bagi rezeki ilmu yang luas, hikmah yang mendalam. Itu kelebihan yang kita kena cari. Itu zikir Nabi apa? Tu hadis sahih, hadis Nabi sendiri, Nabi ajak kita, ya. Tu nah, itu kita nak ambil kira. Makanya tak dapat tidak, kata musannif, dengan demikian tersapulah hal-hal menyebabkan kita lalai. Pada waktu itu tertancaplah tauhid yang murni yang mendatangkan ketenangan hati dan kegembiraannya. Apabila hati kita telah suci dari syak dan syirik, seperti yang telah disebutkan di atas, barulah tu dia, barulah Allah memimpin hati kita. Allah memimpin hati kita. Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma hdini fiman hadait. Baru nak dapat. Nampak tak? Allah fiman hadait, Tok Imam bagi salam, dia jalan keluar, tak payah ikut kuliah. Nampak tak? Orang ni besar, subuh ni ditinggal kuliah, ada kuliah dia elok. Kalau kuliah pula kuliah dengan bahasa yang berhubungan dengan ma'rifah, berkaitan dengan Tuhan, ilmu yang berkaitan dengan Allah sendiri, ya. Jalan keluar, habis tak dapat lah dia punya kebesaran, kemuliaan subuh tu tak dapat. Ini kita nak fikir. Maka dikatakan tadi ini barulah yang kata musannif, hati kita daripada syirik. Disebut di atas barulah Allah memimpin hati kita dengan petunjuk bantuan. Inilah makna firman Allah kepada Nabi Daud. Tengok, penulis kitab ni memang pakar. Dia kuasai ilmu Al-Quran begitu luas, dia kuasai ilmu hadis begitu luas. Ya Daud, ini hadis kursi.
bukan Al-Quran ya. Ya Daud, hal tadri mata atawallahum in tahharu qulubahum min asyirk wa naza'u min qulubihim syak. Wahai Daud, adakah engkau tahu kapankah, bilakah aku memimpin mereka? Tengok. Ya Daud, kamu tahu tak bila aku akan pimpin mereka? Siapa mereka? Kemudian Allah sendiri menunjukkan firman-Nya, pada ketika mereka telah mensucikan hati mereka daripada kemusyrikan, dan pada ketika mereka telah mencabut keraguan daripada hati mereka. Buang dua sifat, jangan ada kat kita. Baru Tuhan boleh pimpin kita. Nampak? Baru boleh erti, dapat hidayah. Dalam sembahyang 17 kali kita baca paling minimum ihdinas siratal mustaqim. Yang ni yang kita minta. Tapi kalau tidak ada, kalau ada dua penyakit ni ada dengan kita lagi, ya Allah, penyakit tauhid ni kalau ada dengan kita, virus tauhid ni kalau ada dengan kita, mana nak dapat pimpinan Allah? Duk macam tu, takut tu lah, tak berpindah ke mana-mana pun. Itu nak kena jaga ya. Ini lebih sikit lah tingkatan hikmah tauhid masuk kepada hikmah. Ya, jadi kita kena ada ilmu ni, tuan-tuan dan puan-puan, wajib kena ada. Kalau tidak kita tak terpimpin oleh Allah. Jauh kita ya. Inilah yang katakan, yang kata tadi Nabi Allah Daud sendiri, Nabi Daud sendiri kata ya kepada Allah SWT, ya Allah Tuhanku, amat sedikit hamba-hambamu yang mensyukuri akan nikmat. Apa? Nikmat apa? Nikmat iman, nikmat tauhid tak ada. Nikmat dunia banyak, nikmat tauhid tak ada ya. Nikmat dunia banyaklah, macam-macam nikmat kita dapatlah dunia ni kan. Itu kita nak ambil kira. Baik ya. Kenapa Maulana Ibnu Athaillah memohon kepada Allah kesucian daripada syak dan syirik? Nampaknya permohonan beliau yang demikian adalah kerana syak dan syirik mempercepatkan datangnya musibah. Nampak? Lagi duk ada syak, lagi duk ada syirik dan jiwa kita ya, mempercepatkan datangnya musibah dalam hidup, bukan dapat ketenangan. Lagi duk ada syak, duk ada syirik dalam jiwa kita ini, duk tulah kita ditimpa musibah, menimpa tak berhenti musibah kehidupan ya, musibah dalam segi amalan, musibah daripada segi ilmu, musibah daripada segi rezeki ya. Hati kita nak faham musibah tu, baru nampak musibah tu. Makna kata kemunduran, kejatuhan, itu kita panggil musibah ya. Musibah ni kejatuhan, kemunduran, itu musibah ya.